Setiap kali tibanya bulan Oktober, Bandaraya Johor Bahru dilanda dengan demam sukan hoki. Bagaimanapun, Johor Bahru yang sering menjadi tumpuan para pelancong kini menyediakan berbagai kawasan-kawasan riadah untuk sekeluarga berehat di hujung minggu. Dan aksi yang dinanti-nantikan di Stadium Hoki Johor di Taman Daya pada hari kedua kejohanan Piala Sultan Johor. All the boys are fit, raring to go. India are a good team, but we're gonna give them a hell of a game. Perlawanan pertama menemukan dua pasukan yang telah pun memenangi perlawanan mereka pada hari pertama semalam. See, yesterday was a different team and today is a different team because Asian style of hockey is totally different than the European style, and England is one team which try to play more attacking hockey, man-to-man hockey and more body play, so we just need to ready for that. Pasukan India meraih kemenangan pertama setelah mendudukkan Jepun dengan kedudukan 4-2. Pastinya ingin meraih kemenangan yang kedua pada perlawanan pertama untuk hari yang kedua ini. Berbekalkan dengan beberapa pemain-pemain yang cukup berpengalaman di peringkat antarabangsa, di antaranya ketua pasukan mereka Amir Ali dan juga Gurjot Singh yang bersama dengan pasukan senior mereka di kejohanan Champions Trophy yang berlangsung pada bulan lalu. Manakala India juga membariskan hampir 7 pemain yang pernah beraksi untuk pasukan India di kejohanan Piala Dunia Remaja 2023. Manakala Great Britain pula yang mendudukkan Australia dengan 3-1 pasti ingin meneruskan kecemerlangan mereka kali ini menerusi penampilan kali ke-10 di SOJC. Harapan pasti diletakkan kepada barisan penyerang dan penggempur mereka yang terdiri dari Rory Penrose, begitu juga dengan Callum Douglas. Jadi perlawanan pertama pada hari kedua Piala Sultan Johor, pertemuan di antara pasukan India bertemu dengan Great Britain. India dilatih oleh Paratu Ravindran Srijesh ataupun PR Srijesh yang juga merupakan legenda ataupun ikon sukan hoki dari negeri India yang turut dikenali sebagai The Great Wall of India. Pengalaman yang dimiliki oleh ketua jurulatih mereka yang baru saja dilantik pastinya amat ditagih oleh peminat-peminat hoki di seluruh India. Manakala Great Britain yang melakukan penampilan ke-10, mereka berkongsi jumlah kejuaraan bersama dengan India. 3 kali muncul selaku juara kejohanan Piala Sultan Johor. Perlawanan bermula dengan kedua-dua pasukan agak sedikit berhati-hati. Namun, ketika permainan berusia 2 minit, pasukan Great Britain berjaya berada di hadapan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh pemain berjersey nombor 5, Rory Penrose. 6 minit berselang, asakan demi asakan yang dilakukan oleh pasukan India akhirnya membuahkan hasil apabila Mohammad Konain berjaya meletakkan bola di dalam gawang pasukan Great Britain menerusi satu gerakan yang cukup menarik bagi kedudukan 1-1. Namun menuju ke penghujung suku yang pertama, Rory Penrose sekali lagi bertindak cemerlang untuk kembali memberikan pendahuluan buat pasukan Great Britain. 2 minit permainan bersambung di suku yang kedua. India sekali lagi berjaya untuk mengikat kedudukan. Sekali lagi menerusi jaringan gol padang yang disempurnakan oleh Dhiraj Singh untuk kedudukan 2-2. 3 minit berselang, India menambah satu lagi jaringan menerusi pukulan sudut penalti menerusi Shadanan Tiwari, dan mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jaringan yang keempat juga menerusi gerakan gol padang, kali ini disempurnakan oleh Manmeet Singh.
suku yang ketiga, tiada sebarang jaringan dapat dilakukan. Namun ketika menuju di suku yang keempat, India menambah jaringan yang keempat menerusi Shardan Nantiwari sekali lagi. Dan menerusi satu pergerakan dari pukulan sudut penalti, Great Britain hampir-hampir mendapatkan jaringan ketiga, tetapi mereka terus gembira selepas itu apabila Michael Royden menjaringkan gol ketiga untuk pasukan Great Britain pada minit ke-46. Tetapi kegembiraan Great Britain tidak bertahan lama. 4 minit selepas itu, Shardan Nantiwari meledakkan jaringan kelima untuk pasukan India. Dan pasukan India terus menambah derita pasukan Great Britain pada minit ke-50 menerusi Dhiraj Singh dengan jaringan yang ke-6. Namun seminit sebelum permainan tamat, Great Britain menerusi Michael Royden berjaya mencuri satu jaringan untuk menamatkan perlawanan ini pada kedudukan 4-6. Jadi perlawanan yang pertama menjadi milik pasukan India dengan kemenangan 6-4, dan pemain dari India juga iaitu Dhiraj Singh akhirnya dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan. कम्युनिकेशन रहा और सब टीम ही एक जैसा खेला और बिल्डअप किया, बिल्डअप करके, और इसलिए हम अच्छे स्कोर से जीते और आगे से भी इससे अच्छे जीतेंगे और गोल कंसीड कम करेंगे और बेस्ट देंगे. What he is saying this, we planned accordingly to play with the Great Britain. This is the second match, so communication with the defender, midfielder as well as strikers went well, and we considered the goal 4 goals and scored the 6 goals. So we'll next onwards we'll combine and continue with the defense, conceding less goals in the future matches. What is So yesterday we played and we won, and today is the challenge match. I'm really proud of the team's effort, and we stick with our plan, and totally disciplinedly we performed well against Great Britain today. Berikut adalah statistik perlawanan bagi India dan juga Great Britain. Dengan kemenangan yang diraih pada hari ini, India terus melonjakkan diri mereka ke pesada kedudukan carta 6 pasukan yang bersaing. Perlawanan kedua pada hari kejohanan yang kedua menyaksikan Oceania Derby berlangsung di Stadium Hoki Johor di Taman Daya ini apabila pertemuan di antara Australia We dan identified some areas we need to improve in from yesterday's match, and we hope to improve in those. New Zealand are a good team, so we're going to have to play our best hockey to get a result that we're after. But we need to follow our team plan and our team process, and then the result will look after itself. melayan pasukan Australia adalah jiran setempat mereka iaitu New Zealand. We always want to put a high focus on us and what we're doing, and just within that there'll be a few minor tweaks
as to what the opposition might be doing, but a big focus for us is to continuing on building our own game today. Ketua Jurulatih Australia Jay Stacey pasti mahukan anak buahnya bangkit dari kekalahan yang dialami pada perlawanan pertama kepada Great Britain. Manakala bagi Aaron Ford, beliau ingin meneruskan rentak kemenangan di kejohanan kali ini setelah mereka meraih kemenangan pertama dengan menewaskan Malaysia bagi kedudukan 2-1 dalam perlawanan yang pertama. Australia datang ke Johor Bahru pada kali ini dengan membawa beberapa muka-muka baru. Namun daripada sesi latihan yang dijalankan, keserasian mula terbit di antara pemain-pemain muda dan pemain pengalaman bagi pasukan The Buras ini. Mempertaruhkan pemain pengalaman seperti Toby Mallon, Aiden Pace, juga Noah Fahey. Australia pasti ingin menambah gelaran kejuaraan yang mereka miliki sebelum ini. 2 kali bergelar juara. Mereka bertemu dengan pasukan New Zealand yang melakukan penampilan kali ke-8 di kejohanan Piala Sultan Johor. New Zealand juga turut dikenali sebagai The Young Black Sticks. 2 orang peniaga gol muda yang turut dibawa bersama oleh Aaron Ford dijangka akan memberikan satu persembahan yang cemerlang jadi perlawanan kedua untuk hari kedua pertemuan di antara Australia dan juga New Zealand. Australia yang dikejutkan oleh Great Britain turun ke padang dengan harapan untuk mengembalikan keyakinan para penonton ataupun peminat mereka. Bermain di cuaca yang begitu baik pada petang hari Minggu di Taman Daya ini. Sebaik saja permainan dimulakan, New Zealand terus melakukan asakan. Dan mereka tidak perlu menunggu begitu lama kerana selepas 7 minit permainan berlangsung, mereka dianugerahkan dengan pukulan sudut penalti dan kesempatan diambil dengan begitu baik oleh pemain berjesi nombor 7 Javan Jones untuk melakukan jaringan pertama buat New Zealand mendahului. Seminit selepas itu, pasukan New Zealand dianugerahkan dengan pukulan penalti stroke dan penjaring utama mereka Jonty Ames tampil untuk melakukan jaringan kedua dalam perlawanan ini dan juga jaringan ketiga peribadinya. Kedudukan 2-0 kekal hingga tamat suku yang pertama. Dan bermula saja suku yang kedua, Australia terus melakukan asakan ke arah kubu pasukan New Zealand. Namun jaringan dicari tidak muncul juga. Sehinggalah satu gerakan yang dilakukan oleh pasukan Australia pada minit ke-23. Mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan penyamaan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Aiden Pace. Berbekalkan dengan jaringan tersebut, pasukan Australia berasa yakin untuk mendapatkan jaringan kedua. Dan hasil dari satu asakan yang dilakukan pada minit ke-29 menerusi satu gerakan, pemain berjesi nombor 5 Deakin Stanger berjaya untuk menyambut hantaran dari sebelah kanan dan terus meletakkan bola dalam gawang pasukan New Zealand buat kali kedua untuk kedudukan seri 2-2. Baik saja perlawanan berlangsung di separuh masa yang kedua. Pasukan Australia meredakan sedikit tekanan ini, memberikan peluang kepada New Zealand untuk terus melakukan serangan demi serangan, tetapi kedua-dua pasukan masih lagi buntu untuk mendapatkan jaringan yang ketiga. Pasukan New Zealand juga perlu berterima kasih kepada kehebatan penjaga gol mereka Hayden Kenley yang kerap kali menafikan peluang terbuka bagi pasukan Australia untuk menambah jaringan. Pada minit ke-38, Toby Mallon, pemain dari Australia, dilayangkan kad hijau oleh umpire dan itu juga merupakan satu-satunya kad yang dilayangkan dalam perlawanan ini. Suku yang keempat
Kedua-dua pasukan terus melancarkan serangan, tetapi jaringan dicari tidak muncul sehinggalah air horn dibunyikan untuk menamatkan perlawanan ini. Dan seterusnya pemain New Zealand, ketua pasukan mereka Benjamin Yeah, not too Kuhei. bad. We got out to a bit of a good start, went up 2-0, which was pretty exciting, but then Aussie, as we knew what they would, they fought back pretty well. But yeah, we're pretty happy to come out there and implement things that we've been working on through last week. We created a lot of chances, we had a lot of ball possession. I haven't seen the stats yet, but I'm pretty sure that would be in our favour. But disappointing not to get a win. We had enough chances to win, I believe. To the boys' credit, they bounced back after yesterday. Yesterday's loss, and they played a whole lot better. But we're still below our standards normally. We knew it was always going to be tough in there, but when you get so close, being 2-0 up, we always want more. So we didn't get that. We didn't get the full points like we positioned ourselves to, going 2-0 up. But saying that, to come away with some points, you know, we're still grateful for that. It's better than coming away with nothing. So yeah, I mean, this whole age group, we're all learning. So it's just another opportunity to go back and review and look at those critical moments in there. So even though it was 2-2, geez, both teams had plenty of chances to score a third goal or a fourth goal. Jadi inilah statistik perlawanan dengan 4 jaringan telah pun terhasil dengan kedudukan tamat bagi perlawanan tersebut. Australia 2 dan New Zealand 2. Melengkapkan jadual perlawanan di hari kejohanan yang kedua adalah pertemuan di antara pasukan Malaysia yang melayan pasukan Jepun. Seperti apa yang saya katakanlah dalam post-match interview, kita dapat menandingi New Zealand, cuma kita buat crucial error dan ini merupakan satu pembelajaran bagi pemain-pemain saya. Jadi hari ini saya pasti kita tidak akan melakukan kesalahan yang lain dan pastinya kita akan cuba untuk mempamerkan satu perlawanan yang lebih jitu dan lebih baik daripada semalam. Tewas perlawanan pertama. 連動する動きっていうのがすごく大事になるので、ミーティングを昨日から重ねて、改善してきたつもりです。I think it's important to combine and to rotate it well after moving. That's why from yesterday after the match to until now, we did a lot of meetings and we discussed a lot. Tewas dalam perlawanan pertama, kedua-dua pasukan turun ke padang untuk meraih kemenangan yang pertama dalam kejohanan kali ini. Malaysia tunduk 2-3 kepada New Zealand, manakala Jepun pula tewas kepada India dalam perlawanan pembukaan.
Jadi ini merupakan perlawanan yang amat penting bagi kedua-dua pasukan untuk meraih mata yang pertama bagi edisi yang ke-12 Piala Sultan Johor 2024. Pengalaman dimiliki oleh Vicnes Warren pastinya ditagih untuk dicurahkan kepada anak-anak buahnya untuk beraksi lebih cemerlang bagi edisi kali ini. Untuk Jepun pula, penampilan terbaik mereka adalah berjaya menduduki tangga yang ketiga pada penampilan pada edisi pada tahun 2016. Ini merupakan penampilan kali yang ke-6 untuk pasukan Jepun beraksi di Piala Sultan Johor. Lebih awal, stadium hoki Taman Daya telah pun dipenuhi oleh para peminat sukan hoki untuk menyaksikan perlawanan yang bakal berlangsung di antara Jepun dan juga Malaysia. Bagi Jepun, ketua jurulatih mereka Yoshihiro Anai membawa bersama barisan terbaik yang dapat dikumpulkan setelah satu sesi pemilihan para pemain dilakukan di beberapa kota raya utama di sekitar negara Jepun. Dan bagi Malaysia juga berbekalkan dengan 9 pemain yang pernah beraksi di kejohanan Piala Dunia Remaja di Kuala Lumpur pada 2023. Jadi kemenangan perlu diraih oleh kedua-dua pasukan jika mereka ingin menempatkan diri mereka pada kedudukan dua pasukan yang teratas. 15 minit pertama tidak banyak aksi di hadapan pintu gol dapat dipertontonkan oleh kedua-dua pasukan. Namun peluang pertama dalam perlawanan ini hadir untuk pasukan Jepun. Dan Malaysia berjaya mendapatkan pukulan sudut penalti di suku yang pertama. Tetapi jaringan yang dicari tidak ditemui, menyebabkan 15 minit pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Begitu juga di tempoh 15 minit yang kedua. Tiada jaringan dapat dihasilkan walaupun Jepun berjaya mendapatkan satu pukulan sudut penalti. Sentak dengan serangan dari Jepun, pasukan Malaysia cuba untuk mencari ruang bagi menebusi pertahanan pasukan Jepun. Peluang terbaik hadir di penghujung suku yang kedua, tetapi telah pun dipersiakan oleh Barisan Hadapan Pasukan Negara. Asakan yang dilakukan oleh Nabil, begitu juga dengan Nurizam dan juga Disairul masih lagi gagal untuk menemui jaringan. Hanya pada suku yang ketiga barulah dapat disaksikan kedua-dua pasukan meningkatkan tempo permainan dan saling membalas serangan. Tetapi ketumpulan bahagian hadapan kedua-dua pasukan sering menggagalkan usaha mereka untuk mendapatkan jaringan. Namun kemudian pasukan Malaysia berjaya untuk mencari gol pendahuluan menerusi Adam Ashraf 5 minit selepas permainan bersambung di suku yang ketiga. Tetapi kedudukan pendahuluan untuk Malaysia tidaklah kekal lama, hanya 4 minit saja bertahan kerana pada minit ke-39 umpire menganugerahkan penalti stroke untuk pasukan Jepun dan disempurnakan oleh Ryota Yamada untuk mengikat kedudukan. 5 minit selepas itu Jepun menggandakan asakan mereka dan berjaya mendapatkan jaringan kedua menerusi Yuto Higuchi, menerusi satu lagi jaringan gol padang dari sudut yang sukar. Dan akhirnya juga Jepun berjaya menambah lagi pendahuluan mereka. Minit ke-49 kali ini menerusi Yamato Kawahara dari satu lagi situasi bola mati. Dan akhirnya Yamato Kawahara dinobatkan selaku pemain terbaik perlawanan. Less mistakes, less basic skill mistakes, and also we discuss about the pressing. We checking about the pressing ourselves. I think that makes the difference between the yesterday and today. マレーシアチームはすごくこう
コンパクトなプレス、僕らもそれを打開すべく作戦を練ってきたんですけど、すごくそれがまたなかなか崩すことができずに、前半はすごく苦労しました。First, we know that Malaysia, they were good pressing well, with a compact. So of course, we analyze and we try to prepare for this, but they more compact and more tight. So the first half, so it was for us difficult to break the pressing. でそこでやっぱショートパスをうまく使えるようになってリズムが取れたかなと、うちのゲームができるようになったかなと。And after that, so we used some short passing and receiving. Then we can make kind of like rhythm. Then we scored the goal and we win the match. Jepun akhirnya berjaya meraih kemenangan pertama setelah menjadikan Malaysia sebagai mangsa dan akhirnya Young Tigers tertunduk lesu dibelasah oleh Samurai.